A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam ceria pada hari Isnin ini. Okey, ada setengah orang kan dia Monday blues hari ni. Tapi kita tak ada Monday blues. Every day adalah hari yang bersemangat untuk wanita dan keluarga. Alhamdulillah. Okey, siapa yang ada kat sini boleh tolong komen suara jelas ke tak? Lepas tu gambar saya okey ke tak? Sebab saya takut tiba-tiba saya bercakap seorang-seorang. Saya tak nak macam tu. So hari ni saya nak berkongsi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Tahu tak? Dia ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan tentang korban ni, iaitu apa dia? Allah tak nak sebenarnya daging yang kita korbankan. Allah tak nak sebenarnya darah yang orang kata bersembur akibat daripada kita menyembelih binatang korban tersebut. Allah tak nak tengok yang tu. Tetapi aku nak daripada kamu adalah takwa. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Allah nak sebenarnya nak tengoknya takwa? Bukannya nak tengok kamu berkorban banyak mana, kamu nak korban apa, kamu berkorban seekor ke satu bahagian, tapi takwa. Kalau takwa ni macam mana kita nak nilai takwa? Okey, hari ni saya nak cerita macam ni. Macam manakah sepatutnya kita nak fokus kepada takwa kita dalam berkorban? Okey, tu. Hari ni kita punya perbincangan Okey, sambil-sambil tu boleh buat sharing. Ramai-ramai tengah-tengah hari ni, siapa perempuan yang ada kat dapur, bukalah sambil dengan celoteh saya. Sekejap je. Siapa yang dekat office, sambil-sambil tunggu nak rehat tengah buat kerja, buka juga dan dengar. Okey, tuan-tuan juga yang duduk tempat kerja, yang mungkin duduk kat rumah, buka. Alhamdulillah. Hari ni saya berceloteh santai. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak cuba ketuk pemikiran dan jiwa kita tentang nilai takwa dan korban. Okey, waalaikumsalam Maimunah, Cik Nan, Nur Afida, Nur Aisyah, Jin Ciu, Jia Ciu. Terima kasih. Share. Muhammad Yusuf Abdullah, terima kasih. Okey, share lagi banyak-banyak. Okey, sekarang saya nak share. Tahu tak, apabila Rasul Allah iaitu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT menyembelih anaknya sendiri, apakah perasaan baginda ketika itu menjadi seorang bapa? Kan, sebagai seorang bapa. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim terima dengan hati yang terbuka. Saya nak cerita kat sini, sebenarnya apa yang Allah nak daripada peristiwa ini? Ada orang kata, cerita ni tak logik Ustazah. Ada ke suruh sembelih anak sendiri? Tak logik, tak boleh. Apatah lagi dengan pemikiran akal sekarang, nak jentik anak pun tak boleh. Nanti jadi kes dera dan sebagainya. Very tak logik. Nampaknya Islam ni sangat kasar Ustazah. Tak. Sekarang mari kita fahami latar belakang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni lama tak dapat anak, betul tak? Berkahwin mula-mula dengan Sarah. Dan kemudiannya berkahwin pula dengan Hajar. Dan kemudiannya apabila berkahwin dengan Hajar pula, kita nak faham latar belakang Nabi Ibrahim ni siapa. Kan? Bagaimana dia menghadapi saat-saat Allah memerintahkan disembelih tu. Kita kena letak diri kita dalam kasut Nabi Ibrahim. Baru kita faham apakah itu sebenarnya takwa dan korban. Saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir tentang ini sebenarnya. Kita tak nak lagi berkorban cerita pasal hukum hakam tu, kita dah faham semua dah. Tapi sekarang kita faham tak apa nilai ketakwaan dalam korban kita? Okey, Nabi Ibrahim ni berkahwin dengan Hajar. Tetapi apabila berkahwin terpaksa PJJ dengan Hajar. PJJ itu pun bukan kehendak baginda, tetapi dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apabila diperintahkan oleh Allah, letakkan Hajar di sebuah tanah gersang. Biwadin ghairi zi zar'in. Kena letakkan dekat satu lembah, tapi lembah tu tak ada tanaman. Maknanya apa? Tanaman gersang, iaitu sekarangnya adalah Mekah. Betul tak Jadi ketika itu Hajar ni sebagai isteri yang setia, satu. Yang kedua, isteri yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abe, kenapa nak letak saya ni dekat tanah yang gersang ni? Siti Hajar tanya kan. Lepas tu dia pun tengok suami dia keluh kesah macam tu. Maka apa yang berlaku? Maka dia kata, ini perintah Allah SWT. Kalau perintah Allah, aku willingly untuk menyerahkan jiwa dan raga aku, kita ikut perintah Allah SWT. Saya nak cerita watak Hajar ni macam mana.
Watak Hajar ni adalah watak yang strong, watak yang kuat. Sebagai seorang isteri, asalnya daripada hamba yang ditawan daripada keluarga bangsawan juga, harap-harapnya untuk hidup senang bersama dengan Nabi Ibrahim, tetapi diperintahkan Allah untuk diletakkan di sebuah lembah, yang mana lembah tu ketika itu seolah-olah tak ada harapan dan potensi, dan dia adalah wanita, bersama-sama dengannya adalah anak kecil. Tuan-tuan dapat bayangkan tak? Katakanlah Hajar ini diletakkan di tanah yang gersang tanpa baby, agak-agaknya dia kuat tak? Sebagaimana dia adalah seorang ibu bersama dengan baby kecil. Sebenarnya berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Saya sebagai ibu, ketika saya belum melahirkan anak, saya tak kenal apa itu struggle, apa itu semangat seorang ibu. Dan saya mungkin adalah orang yang lembek berbanding dengan selepas saya melahirkan. Tetapi selepas saya melahirkan, lepas anak pertama, selagi semangat, saya tak heran sangat dah dengan susah ataupun dengan ujian yang dalam hidup. Sebab saya rasa bila saya nak beranak tu, perasaan nak beranak tu, selagi tak sakit, selagi tak semangat, baby tak keluar. Sebab baby ni dia menumpang nyawa ibu sehingga keluar daripada perut seorang ibu. Jadi semangat tu, apabila saya sudah melahirkan seorang anak, lagi power. Lahirkan anak kedua, saya jadi lebih bersemangat. Lahirkan tiga, yang paling best, lahirkan anak kembar. Anak kembar saya bila saya lahir tu, dia lahir dalam keadaan normal. Lepas tu anak pertama lahir, kembar pertama dulu. Nak tunggu kembar kedua, saya kena tunggu sakit perut seorang lagi. Menyebabkan lepas saya lahir je 5 anak yang pelbagai jenis ni, jiwa saya dah tak sama dah sebelum saya tidak melahirkan anak. Jadi tuan-tuan faham tak watak Hajar ni macam mana? Watak Hajar ni adalah seorang ibu yang melahirkan anak, penuh dengan semangat ketika melahirkan anak. Yang mana untuk melahirkan anak ni tuan-tuan, puan-puan nak tahu kena bersemangat. Kalau tak, anak tak lahir. Siapa setuju dengan saya? Kan betul tak? Sebab anak, kalau siapa yang rajin beranak secara normal, kita terpaksa bersemangat tau. Kalau kita rasa nak pengsan pun tak boleh pengsan. Sebab kalau kita pengsan, anak pun pengsan. Kalau kita tidur, kena kejut, bangun supaya anak dalam tak tidur. Nanti anak tidur, dia kata, okey, teran. So semangat itu awak nak dapat kat mana? So sebab tu Hajar bila dicampakkan di kawasan yang gersang, dia bukan orang biasa-biasa. Dia adalah ibu yang ada anak kecil dan pernah melahirkan. Dan dia pula watak yang strong kerana setuju dengan perintah Allah SWT. Walaupun Nabi Ibrahim ni dalam hati ni rasa resah, dan berdoa pula sebelum tinggal. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah keturunan dan zuriatku ni rajin solat, disukai manusia. Boleh baca dalam surah Al-Hajj ada, surah Sofat ada doa Nabi Ibrahim ni terhadap Hajar dan anak dia yang nak ditinggalkan. Dan barulah turunkan rezeki. Rezeki ni bonus. Tapi semayang dulu, lepas tu yang kedua disukai manusia, yang ketiga insya-Allah akan dapat rezeki. Padahal tanah tu tanah yang tak ada potensi. Tapi kemudian ditinggalkan oleh kerana semangat nak jaga anak, berlari, sehingga akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Allah memang nak bantu dah keluarkan air Zam-Zam. Tapi kalau tak berlari anak tu, yang sekarang kita tu bila pergi umrah dengan haji tu, tak keluar air Zam-Zam. Nak ceritanya Allah nak bagi dah, tetapi you kena usaha. So ibu ni dia faham perkara ini. Nampak tak? Jadi, tetapi kemudiannya Hajar ni dia jadi penghulu wanita kat situ. Nampak tak? Ibu yang bersemangat, ditinggalkan suami secara PJJ. Suami pula datang sekali-sekala. Tapi anak yang dilahirkan itu sifatnya halim. Tahu tak? Lemah lembut, sabar, setia dan berkepimpinan. Macam mana seorang ibu yang hebat boleh lahirkan anak macam ni? Ayah yang hebat, walaupun sekali-sekala saja datang menjenguk anak, dia boleh mewariskan sifat halim yang penuh kepimpinan dan sabar dan taat kepada Allah SWT. Ini very powerful watak ini. Dan kemudiannya bila balik berjumpa dengan Nabi Ismail, lama tak jumpa kan, sekali-sekala. Lepas tu budak tu tengah naik, belia, boleh minta tolong, boleh bantu mak pula dalam kepimpinan dekat kampung kawasan tu. Tiba-tiba, apa yang berlaku tiba-tiba? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembelih anaknya sendiri. Okey, sekarang puan lock daripada detik ini. Maksudnya macam mana detik ni? Detik daripada diturunkan perintah, cuba relatekan dengan
perasaan sebelum tu. Ya Allah Tuhan, kau ni kejam sangat ke nak suruh sembelih anak sendiri? Sedangkan aku ni sekali-sekala jumpa dapat anak pula. Ya Allah, Halim. Dalam Quran sebut sifat dia Halim. Kejam ke? Tak ada pula macam tu. Tapi oleh kerana perintah Allah, maka Nabi Ismail kata, Allah tu yang perintahkan. Kalau Allah yang perintahkan tak apa. Aku rela ayah. Rela ayah tu, dia pun letak kepala dia untuk disembelihkan. Dan ketika itu, Fadil kata comel gelang. Macam mana orang Kelantan suka gelang, betul tak? Rusyayati Hassan pun tengah menonton. Aziza Ahmad tengah menonton. Okey, jadi ketika itu start daripada mula turun perintah ayat Al-Quran sampailah macam mana dihadapi saat tu sehingga letakkan pipi nak sembelih, tiba-tiba Allah kata tak apa dah. Sekarang gantikan dengan kibas, jadilah ibadat korban sehingga ini. So mana takwanya Ustazah? Tuan-tuan cuba nilaikan daripada saat turun perintah Allah, detik ke detik itu perlawanan jiwa, perasaan bercampur bau antara ayah dengan anak, tapi dalam masa yang sama berlawan untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Detik itu sebenarnya berjalan very slow. Cuma dah selesai tu rasa macam laju, betul tak? Tapi perasaan ketika duduk dalam masalah tu, sehinggalah detik Allah kata, okey sekarang ganti dengan kibas. Ketika itu baru terbuka. So dalam proses tersebut, itu adalah perlawanan antara diri, antara menegakkan Allah SWT, antara kasih sayang dengan anak. Itu adalah nilai perjuangan yang menguji sehingga akhirnya menang takwa. Dan Allah kata bukan aku nak tengok mu sembelih pun, aku nak tengok mu lalu. Betul ke tak betul? Cuba cek balik ayat Quran dan tafsir. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, semasa tuan-tuan dan puan-puan berkorban, apakah nilai perjuangan yang tuan-tuan dan tuan-puan ada ketika tuan-puan ni bagi duit, contohnya dekat ustaz ke, dekat ustazah ke, dekat saya ke untuk berkorban? Apa nilai perjuangan tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak tanya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan korban seekor contohnya, ataupun korban satu bahagian, korban dua bahagian, korban tiga bahagian, apakah nilai takwa yang bertambah daripada di sebalik nilai korban tuan-tuan? Sebab tu saya selalu tanya, kenapa awak korban dekat Sudan? Kenapa awak korban dekat Kemboja? Kenapa awak korban dekat Patani? Kenapa awak korban dekat Palestin? Dia kata sebab saya nak korban lah, sebab saya ada duit. Sebab saya rasa tu yang saya mampu dekat Kemboja contohnya, ataupun dekat Sudan contohnya. Dekat Malaysia ni ramai orang. Saya nak tanya, adakah itu nilai perjuangan ataupun nak melepaskan batuk di tangga? Kalau setakat itu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat nilai korban tuan-tuan di sisi Allah SWT sekadar melepaskan batuk di tangga. Tapi kalau ada nilai perjuangan yang jelas di sebalik korban tuan-tuan dan puan-puan, saya hantar ke Kemboja kerana saya tahu di Kemboja masih ramai lagi orang Melayu Islam yang perlu dibantu, dan bila kita bantu mereka, mereka akan semakin dekat dengan Islam, akan lahirnya pejuang-pejuang Islam kat situ, akan kembalikan kerajaan yang sudah hilang, iaitu Campak. Kerajaan antara Melayu yang hilang adalah Campak. Tuan-tuan tahu tak? Itu kerajaan Melayu yang hilang daripada muka bumi. Kerajaan Melayu Campak. Tuan-tuan tahu tak cerita ni? Kalau tak tahu, maknanya selama ni tuan-tuan hantar Kemboja sebab apa? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan berkorban satu bahagian, dua bahagian, sampai seekor. Tak ada masalah. Without fail setiap tahun. Kalau saya, kenapa saya buat dekat Kedah? Tapi dah tutup dah kami kat Kedah. Sebab kami nak bantu memperkasakan OKU. Satu ekor untuk OKU. Supaya OKU tu niat kami, OKU itu diperkasakan, OKU bantu OKU. Bukan orang segar, orang sihat bantu OKU. Sekarang kita nak OKU berkuasa, hebat, terdidik, beragama, bantu OKU yang lain. Kita tak nak lagi OKU dikenali sebagai peminta sedekah. Sebab tu saya bantu orang yang menggerakkan majlis perundingan OKU Kedah. Bukan saja-saja kita bantu OKU ni, alah bagi kat OKU lain, bagi OKU. Tak, saya ada nilai perjuangan saya. Satu lagi saya hantar kat kampung. Sebab apa? Situ kawasan orang miskin, rapat dengan agama, suka dengan ceramah semua, tetapi susah penoreh getah. Kita kena bantu orang macam ni supaya dia lebih semangat, lahirkan ramai lagi anak-anak yang hebat daripada perut penoreh getah. Yang kedua, kenapa saya hantar kat Kelantan?
Sebab Kelantan saya ada nilai perjuangan saya nak bantu rakyat-rakyat di sana dan saya ada data lengkap. Saya boleh tahu bila saya cek orang ni sebenarnya betul-betul perlu ke ataupun dia ni menumpang daripada insentif kerajaan, insentif orang. Saya boleh cek orang ni ada berapa bantuan dia dapat. Sebenarnya dia perlu ke tak perlu? Kenapa dia viral? Saya ada data lengkap dan saya ada kenapa hantar kampung ni, kenapa hantar kampung ni, sebab ada nilai perjuangan. Yang paling penting, kenapa saya fokus petani? Kenapa saya tak fokus negeri ni? Sedangkan saya ada akses pergi Palestin lah, pergi Sudan lah. Sebelum ni saya pernah buat Afghanistan, sebelum ni saya pernah buat Kemboja. Saya buka 2 hari dia 10 ekor sekaligus sebab dia murah. Tapi saya kata saya tak nak. Saya nak bantu petani sebab saya fokus. Sebab di situ saya ada nilai perjuangan saya. Saya nak bantu anak petani kembalikan maruah bangsa Melayu, petani sebagai sebuah kerajaan Melayu yang dulu hebat, yang menjadi apa dia? Dulu petani kerja dia apa? Mempertahankan tanah Melayu daripada dimasuki Siam. Dan situlah punca ulama-ulama besar, teknologis hebat zaman dulu lahir di bumi petani Serambi Mekah. Tapi hari ni kita pergi sana, setengah budak tak ingat pun sejarah. Setengah budak lebih mengagungkan cakap Thailand daripada cakap Melayu. Bila baca sejarah tak boleh baca dah bahasa Melayu, tak boleh baca Jawi dah. Kan? Kita nak mereka ini dibantu sebagaimana kita ni nampak Islam tu macam mana, Malaysia ni macam mana, kita nak mereka juga nampak seperti kita. Itu nilai perjuangan saya. Jadi sekarang saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Apakah nilai perjuangan tuan-tuan dan puan-puan di sebalik korban tuan-tuan dan puan-puan? Ada tak tuan-tuan rasa bila berkorban saat bagaimana Allah turunkan perintah kepada Nabi Ibrahim sehinggalah Allah kata tak apa, ganti dengan kibas. Pernah lalu tak the spiritual journey yang macam tu? Sekarang tuan-tuan dan puan-puan cari spiritual journey tuan-tuan dan puan-puan. Kalau korban 1 bahagian, kenapa? 2 bahagian, kenapa? 3 bahagian, kenapa? Seko, kenapa? Bukan melepaskan batu di tangga. Sekarang saya nak buka tuan-tuan dan puan-puan, peluang pada tuan-tuan dan puan-puan. Jom. Sekarang kami masih lagi berbaki dekat petani. 3 bahagian saja lagi. 3 bahagian, cepat. Kalau tuan-tuan nak menyertai, faham perjuangan saya untuk kembalikan Serambi Mekah, kerajaan petani yang dulu, kita bukan nak suruh dia keluar berperang, tak. Kita nak dia kembalikan, mengikut pendidikan, guna kaedah ekonomi macam kita di Malaysia. Itu cara perjuangan kita sekarang. Bangunkan ekonomi orang Islam, bangunkan pendidikan orang Islam, faham jati diri bangsa Melayu Islam. Itu yang kita nak daripada masyarakat petani. Biri-biri kami nak 2 ekor saja lagi. Biri-biri kat sana murah tapi besar. Dan kami akan menyertai korban perdana 100 diala, 100 ekor diala, dan kami hantar juga kepada tok guru pondok. Semakin banyak tuan-tuan puan-puan hantar, semakin banyak dakwah kami boleh akses melalui tok guru pondok yang ada kat sana, yang mereka bukan sekadar mengajar tapi mereka lah yang terlibat membangunkan ekonomi, membangunkan dakwah, membangunkan pendidikan, membangunkan jati diri anak Melayu petani Islam di sana. Tuan-tuan nak tak join benda macam ni? Okey. Di Kelantan, kami ada baki hanya 1 ekor 3 bahagian saja. Kalau tuan-tuan tak percaya, berjumpa dengan korban scammer, ataupun tuan-tuan rasa tuan-tuan banyak masalah sekarang, jom join kami. Mungkin dengan spiritual journey, tuan-tuan dan puan-puan faham di sebalik korban tuan-tuan dan puan-puan, memudahkan urusan dan membantu masalah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang kalau siapa nak lagi bincang terus dengan keluarga, kalau dah rasa ada duit, okey, jom klik link dekat bawah. Jangan lepaskan peluang dengan segera. Wallahu alam bisawab. Akhir sekali, saya lock tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah fikir apakah nilai takwa di sebalik korban tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan tengok pada gelang saya ya Sabri. Ini memang orang Kelantan macam ni, betul tak? Wallahu a'lam bishawab. Bye.